Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bi khair. Makasih pada pimpinan majlis yang berusaha, Tuan Nazi Masjid At-Taqwa Bukit Kapar, yang berusaha Tuan Nazi Bukit Kapar 2, yang dihormati imam-imam dan pegawai dari kedua-dua masjid, para asatizatul kiram, ahbabuna fillah, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada pagi ini. Terima kasih banyak kepada kedua-dua masjid yang menginisiatifkan pengajian kita pada hari ini dalam hal keadaan cuti panjang. Sambutan masih sangat-sangat memberansangkan, walaupun ada toll free. Masih ramai yang datang mengaji, alhamdulillah. Dan pengajian kita ni adalah sekitar berkenaan dengan pelaksanaan solat musafir jamak dan juga qasar, akan menyentuh hukum hakam tentang solat jamak dan qasar, dan perkara-perkara penting yang kita perlu fahami dahulu sebelum kita masuk kepada ibadah solat qasar dan juga jamak. Seringkali berlaku kekeliruan dan masih ada yang belum faham berkenaan dengan batas-batas musafir dan sebagainya. Maka untuk sesi yang pertama ni sampai jam 10.30 nanti, kita akan membicarakan perkara-perkara penting, poin-poin penting yang kita kena fahami dahulu, kaedah-kaedah yang kita kena faham dahulu sebelum kita pergi lebih jauh. Jadi kita tengok pada halaman yang ketiga. Penting untuk kita ambil faham musafir, mukim dan juga mastautin dalam kupasan para ulama kita berkenaan dengan masalah orang musafir. Mukim bagi masalah musafir ini, ulama mutaakhirin kita mengatakan bahawa, contohnya Syekh Muhammad Az-Zuhaili, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Dr. Mustafa Al-Bugha, orang-orang kemudian ni, mereka mengatakan bahawa tidak sama dengan pemukiman qaryah Jumaat. Kalau qaryah Jumaat ni luas tuan-tuan. Tetapi pada masalah keluar daripada mukim, bagi masalah orang musafir, yang dikira ialah keluar daripada kawasan penempatan dia sendiri. Bukit Kapar ni mungkin kita katakan ada 8 surau bawah dia. Maka 8 surau tadi itu merupakan lokaliti masing-masing. Qaryah Jumaat mungkin Qaryah Jumaat Bukit Kapar. Tetapi dari segi kita katakan berjamaah secara harian di surau kawasan masing-masing, maka itu sudah dianggap kawasan yang berasingan. Itu yang kita nak ambil faham tu, dia ada beza dengan had sempadan pemukiman Jumaat. Baik. Musafir, seorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi 2 marhalah atau 81 km. Tuan-tuan tolong buat catatan. 81 km ini merupakan hasil keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan. Negeri Perak mula mengisytiharkan 81 km. Kemudian diikuti dengan negeri Johor. Kemudian diikuti dengan wilayah persekutuan. Kemudian diikuti dengan negeri Selangor. Beberapa minggu yang lepas Terengganu.
Jadi bermaksud negeri-negeri sudah pun mempersembahkan dapatan muzakarah fatwa kebangsaan, termasuklah sahibus samahah, mufti kita dah persembahkan keputusan muzakarah fatwa kepada sultan, dan yang mulia sultan telah pun merestui, maksudnya setuju dengan muzakarah itu dan diputuskan untuk dijadikan amalan dalam negeri kita. Jadi Selangor baru bulan lepas mengisytiharkan 81 km bersamaan dengan 2 marhalah. Kalau sebelum ni tuan-tuan dengar 89, sebelum ni dengar 98, sebelum ni ada juga dengar 46, sebelum ni ada juga dengar 74.3, maka semua itu merupakan hal-hal khilaf yang ada dalam kalangan sarjana Islam dalam menterjemahkan makna 2 marhalah. Maka menjadi satu perkara penting untuk diputuskan di peringkat kita katakan fatwa, supaya dapat diamalkan, diselaraskan pengamalannya kepada masyarakat awam. Maka muzakarah fatwa kebangsaan putuskan 81 km, 2 marhalah bersamaan dengan 81 km. Saya duk bimbang nanti tuan-tuan tengok 81 ni balik pergi buka buku lain dah 98. Ustaz ni ambil mana pula 91? Jadi saya bagi tahu siap-siap. Kalau tuan-tuan jumpa 89, 98, Syekh Wahbah Zuhail kata 74.3 dan sebagainya, itu merupakan maklumat-maklumat yang sampai kepada kita sebelum diputuskan dalam muzakarah fatwa kebangsaan. Jadi yang diamalkan oleh orang awam ni, sepatutnya orang awam dia ikut keputusan muzakarah fatwa para alim ulama kita. Jadi negeri kita pun dah isytiharkan, negeri Selangor pun dah isytiharkan 2 marhalah bersamaan dengan 81 km. Seorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi 2 marhalah atau 81 kilometer dan tidak berniat menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari dan 3 malam, tidak termasuk hari datang dan hari pulang. Jadi kalau nak kira semua tuan-tuan, sebenarnya dia jadi 5 hari. Hari masuk dan hari pulang. Macam mana nak kira? Masing-masing tengok kat depan. Tengok tangan ni, tengok kat depan. Mazhab Syafi'i, kalau kita masuk siang, kita kena keluar siang. Kalau kita masuk malam, kita kena keluar malam. Itu tempoh waktu boleh keluar masuk. Untuk melayakkan seseorang jadi musafir. Okey. Seseorang daripada Johor, dia datang ke Bukit Kapar ni. Dia sampai hari Sabtu pukul 10 pagi. Maksudnya siang. Dia sampai siang. Sabtu siang. Maka Ahad siang malam 1 hari, Isnin siang malam hari yang kedua, Selasa siang malam hari yang ketiga, Rabu bermaksud adalah hari yang dia kena keluar. Disebabkan Sabtu masuk siang, Rabu juga kena keluar siang. Kena keluar siang. Kalau dia buat keputusan Rabu malam baru nak keluar, maka dia dikira tinggal lebih had 3 hari 3 malam. Kalau dia cadang nak keluar Rabu malam, maka dia jadi lebih had 3 hari 3 malam, maka dia jadi mukim. Dia bukan lagi musafir. Dia jadi mukim kerana dah lebih 3 hari 3 malam. Jadi ingat sini aja, sini siang, sini malam. Baik, kalau seseorang kita musafir pergi ke Pulau Pinang, kita sampai Pulau Pinang hari Jumaat malam. Kita sampai Jumaat malam. Maka Sabtu siang malam 1 hari, Ahad siang malam hari kedua, Isnin siang malam hari ketiga, maka pada hari Selasa kita boleh keluar malam. Disebabkan kita sampai malam, kita boleh keluar Selasa malam. Kalau kita buat keputusan nak keluar hari Rabu pagi,
maka pada ketika itu kita dianggap lebih 3 hari 3 malam. Ya, maka kita langsung jadi orang mukim. Disebabkan lebih daripada had yang diharuskan kepada orang musafir. Ya, ingat CV itu di tangan kita aja. Ya, ingat CV itu di tangan kita aja. Sini masuk siang, sini masuk malam. Hitung kiranya siang malam 1 hari, siang malam 1 hari, siang malam 1 hari. Ya, jadi 3 hari. Ya, kalau sini masuk siang, sini kena keluar siang. Kalau sini masuk malam, tempoh akhir keluar juga malam. Kalau keluar besoknya, dah dianggap lebih 3 hari 3 malam. Itu ya basic dia untuk kita ingat dulu. Ya, beza musafir dengan mukim. Orang mukim ni tinggal lebih daripada had musafir. Maka jadilah mukim. Ya. Baik mukim. Seorang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari 3 malam. Maksudnya lebih daripada had musafir. Dan tidak niat untuk menetap di tempat itu selama-lamanya. Sama ada akan pulang ke kediaman asalnya. Atau akan berpindah ke tempat lain. Maka seseorang itu tidak akan bertukar watan asli kalau dia hanya berniat untuk mukim saja di satu-satu tempat. Dah berapa lama tinggal Bukit Kapar ni? Saya dah 10 tahun Ustaz. 10 tahun tu lebih tak daripada 3 hari? Lebih. Ya? Walaupun dah 10 tahun, lebih daripada 3 hari. Memang nak menetap terus di sini ke? Tak, saya pencin balik kampung. Contohnya. Maka bila pencin balik kampung aja, maka dia sebenarnya berstatus mukim saja di Bukit Kapar ni. Disebabkan apa? Dia orang yang menetap dan bercadang untuk berpindah ke tempat lain ataupun kembali ke kampung halaman asalnya. Ya, kembali ke kampung halaman asalnya. Orang yang macam ni, sesekali dia balik raya. Dia asal pada Kelantan. Ya, musim perayaan dia balik rumah mak dia di Kelantan. Dia hanya boleh buat jamak qasar dalam perjalanan. Sampai di rumah kampung halaman dia, dia dah tak boleh jamak qasar. Sebab apa? Sebab dia kembali ke watan asli dia. Ya, dia kembali ke watan asli. Watan asli seseorang ialah tempat kelahiran dia ataupun tempat kediaman orang tua dia. Ya, maka dia hanya boleh jamak qasar dalam perjalanan saja. Kadang-kadang timbul persoalan, kenapa abang ipar dia dengan kakak dia buat jamak qasar di rumah, tapi dia tak boleh buat. Ya, rupa-rupanya abang ipar dengan kakak dah niat dah. Ya, Mas Tautin Putrajaya. Ya, kami pencin pun tak balik kampung dah. Ya, kami memang Mas Tautin Putrajaya. Maka pada ketika itu dah berubah watan. Dah berpindah watan. Ya, bila dah berpindah watan, balik semula ke watan asli pun, dia ya, watan aslinya dah jadi asing. Nabi kita SAW lahir di Mekah, membesar di Mekah, berkeluarga di Mekah. Selama 53 tahun lamanya Nabi kita menetap di Mekah. Kemudian baginda berhijrah ke Madinah. Lalu baginda memilih kota Madinah sebagai watan. Sehingga bila orang-orang Madinah rasa bimbang dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Bimbang nanti kalau Nabi dah balik Mekah, Nabi takkan datang lagi Madinah. Maka Nabi kita istiharkan. Baginda tidak akan berpisah ataupun tak akan meninggalkan orang-orang Madinah. Maka ulama mengatakan Rasulullah telah memilih Madinah sebagai watannya. Dengan sebab itulah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, dalam peristiwa haji terakhir, Nabi kita melakukan solat qasar di kota Mekah. Sedangkan Mekah Nabi tinggal 53 tahun. Ya, di Mekah. Tapi Nabi kita qasar di kota Mekah. Bahkan Nabi kita istihar lagi. Teruskan solat kalian, sempurnakan solat kalian, saya orang musafir.
Nabi istihar pada orang Mekah, aku ni orang musafir. Masya Allah. Walaupun Mekah tempat kelahirannya. Maka disitulah kata para ulama, apabila seseorang sudah pun niat untuk tinggal di suatu tempat dan takkan meninggalkan tempat itu lagi, maka tempat itu menjadi watannya yang baru. Sehinggalah ya lucut hak watan asli daripada dia. Ya. Maka sebab tu bila Nabi balik ke Mekah, ya, dalam beberapa peristiwa, baginda melakukan solat secara qasar di kota Mekah. Maka boleh atau tak boleh seseorang itu saat dia balik berhari raya di rumah orang tuanya untuk dia melakukan solat jamak qasar, boleh atau tak boleh tergantung pada niat ya mastautin dia. Ya. Kalau dia orang yang belum berniat mastautin, kita tanya dia mastautin kah di Meru ni? Kata tak, kata dia. Ya, dia hanya mukim saja. Sebab ni ya, rumah pun dah buat dah di Kelantan, Ustaz. Duk tunggu masa aja nak balik, ada peluang memang nak balik sana. Ya. Maka pada ketika itu, ya, watan aslinya kekal, ya, di sana. Maka ya, dia balik raya ke, sesekali dia pergi, ya, tengok projek perumahan dia di sana ke apa ke, ya, di kampung halaman dia, maka dia tak boleh jamak qasar saat dah masuk ke kawasannya. Hanya boleh dalam perjalanan saja. Ini kefahaman awal yang kita nak kena pegang dulu. Ya. Semua ni tuan-tuan hal niat aja pun, ya, jangan duk menyusahkan diri sendiri. Mana kita berada niat mastautin dulu. 10 tahun akan datang nak balik kampung ke, itu semua dalam ya dalam takdir Allah. Ya, mana kita berada niat mastautin dulu senang. Ya, berapa ramai yang Zak, saya tak mastautin sini Ustaz, saya nak balik Kelantan, nak balik kampung. Ya, elok pencin dia balik kampung, duduk sebulan je patah balik tuan-tuan. Ya, berapa ramai macam tu. Ya. Dah buat rumah, buat apa kat sana, balik sebulan aja, rupa-rupanya ya tak boleh duduk. Ya tak biasa. Ya, dia rindu juga pisang goreng Bukit Kapar. Patah balik pula. Ya. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, mana kita duduk niat mastautin dulu. Ya. Ke depan tiba-tiba berubah niat, tak jadi masalah, boleh saja. Ya, boleh saja. Ini untuk kita katakan menyelesaikan masalah semasa ketika mana ya kadang-kadang 3 hari aja balik beraya, tetapi Masya Allah aktiviti yang banyak nak qasar tak boleh. Ya, contohnya kalau kita dah niat mastautin di sini, maka kampung halaman kita sudah jadi asing bagi kita, bukan lagi watat. Ya, sehingga kita boleh jamak qasar macam dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peristiwa saat Nabi kita datang ke kota Mekah. Satu lagi perkara penting. Mukim bagi pasangan adalah mukim juga bagi pasangannya. Suami isteri jarak jauh. Suami duduk di Bukit Kapar, isteri bertugas di Johor Bahru. Hujung minggu isteri daripada Johor datang rumah suami, cuti 2 hari. Hujung minggu berikutnya pula suami pula ambil bas pergi pula ke Johor Bahru 2 hari. Mukim bagi pasangan masing-masing ni macam ni contoh yang kita bagi adalah mukim bagi pasangannya. Mukim suami adalah mukim bagi isteri. Mukim isteri adalah mukim bagi suami. Maka untuk 2 pasangan ni mereka hanya boleh jamak qasar dalam perjalanan saja. Ya. Perjalanan daripada Johor nak datang ke sini, boleh jamak qasar. Perjalanan daripada sini nak pergi Johor, boleh jamak qasar. Tetapi bila sampai saja ke kawasan kediaman pasangan masing-masing, sudah jadi orang mukim. Ya, sudah jadi orang mukim. Saya bagi contoh tu, ya, contoh yang agak halus lah tuan-tuan. Sebab saya bagi contoh pasangan jarak jauh. Imam Ibn Hajar bagi contoh lebih spesial lagi. Seorang lelaki ada 4 isteri di 4 negeri. Tu dia. Ya. Imam Ibn Hajar dia bagi contoh macam tu.
Dia kata kalaulah seorang lelaki itu ada 4 isteri di 4 buah negeri, maka di keempat-empat negeri itu adalah mukim bagi isteri-istrinya, maka ia juga jatuh hukum mukim bagi suami tersebut. Ya, dengan arti kata walaupun dia pergi rumah yang nombor 2, dia pergi rumah yang nombor 3, walaupun sekadar 3 hari singgah saja, dia tak boleh buat jamak qasar di rumah isteri dia. Tuan-tuan, bila saya duduk daurah macam ni, ada yang datang bisik. Saya tak tahu, Ustaz. Memang saya duduk buat, ya? Memang saya duduk buat jamak di rumah isteri nombor 3. Sudah. Ya? Tak tahu, kata dia. Ya? Memang saya duduk buat jamak sampai kawan tu kecil hati. Yalah, saya ni third class. Masya Allah. Ya? Ya, sampai kecil hati kawan tu. Rupa-rupanya tak boleh. Ya? Mukim bagi isteri adalah mukim bagi suami. Ya? Itu juga kita kena ambil maklum. Baik, bila kita dah faham musafir, mukim dan juga mastautin, ya, kita pergi pada halaman yang berikutnya, contoh-contoh untuk kita lebih faham. Sengaja saya datangkan dalam bentuk contoh supaya kita lebih faham. Ya. Sofwan seorang penuntut di UiTM Arau tinggal di kediaman siswa UiTM. Budak-budak asrama semua berstatus mukim. Ya. Pelajar-pelajar, ya, penuntut-penuntut yang tinggal di asrama ni semua berstatus mukim saja. Sebab apa? Sebab dia bila tamat pengajian orang tak pergi duduk dah situ. Ya. Dia akan disuruh keluar. Dia takkan menetap lagi di situ. Maka sebab itulah dia berstatus mukim saja. Maka Arau hanyalah mukim bagi Sofwan. Sofwan pulang bercuti di rumah orang tuanya di Shah Alam selama 3 hari. Walaupun dia balik bercuti 3 hari aja. Ya? Shah Alam adalah watan, iaitu tempat mastautin bagi Sofwan. Sebab apa? Mastautin bagi mak ayah adalah mastautin bagi anak. Ya, mastautin bagi anak. Selama mana anak tadi itu tidak lagi niat untuk mastautin di tempat lain. Maka hukumnya Sofwan hanya boleh jamak qasar dalam perjalanan saja. Sampai di Arau dia tak boleh jamak qasar sebab Arau mukim dia. Sampai di Shah Alam dia juga tak boleh jamak qasar sebab Shah Alam mastautin, ya, bagi dia. Watan asli bagi dia. Baik, contoh halaman yang kelima. Puan Nurlila sudah setahun tinggal di Kalumpang, Selangor. Beliau berniat untuk terus menetap di sana. Walaupun beliau berasal dari Macang, Kelantan. Dia ni orang Kelantan, dah buat rumah di Kalumpang, tinggal di Kalumpang, niat mastautin Kalumpang. Ya. Maka Puan Nurlila telah menjadi mastautin di Kalumpang dengan niat dia tak nak berpindah lagi. Puan Nurlila pulang menziarahi orang tuanya di Macang selama 3 hari. Maka Macang adalah tempat musafir bagi dia. Ya, Macang tempat musafir bagi dia. Disebabkan apa? Dia dah jadi mastautin Selangor. Maka bila dia datang Kelantan, Kelantan tu kawasan musafir. Selama mana dia tinggal tak lebih daripada had musafir. Maka pada hukum, Puan Nurlila boleh solat musafir di Macang selama dalam tempoh musafir. Sekalipun Macang tanah kelahirannya, beliau sudah bertukar watan kerana niat untuk terus tinggal di Kalumpang, Selangor. Ya. Itu penting kita faham tu, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang dalam adik-beradik tengok abang buat jamak qasar di rumah ayah tapi adik tak buat. Ya. Maka anak-anak saudara jadi pening, keliru. Kenapa Pak Long buat, Pak Cik tak buat? Ya, tak boleh buat pula jamak qasar. Sebenarnya tergantung pada masalah niat. Ya. Apakah kita dah berpindah watan atau belum berpindah watan. Baik, yang berikutnya halaman yang ke-6. Keharusan qasar dan jamak hanyalah khusus untuk musafir yang bukan bertujuan maksiat. Kerana tiada rukhsah, yakni keringanan dalam agama bagi musafir untuk tujuan-tujuan maksiat. Maka para ulama telah mengklasifikasikan perjalanan seseorang, pemusafiran seseorang kepada beberapa hukum. Yang pertama, musafir wajib. Seperti orang yang bermusafir untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib.
haji ibadah wajib, maka kita bermusafir untuk tunai haji, kita dapat pahala musafir wajib. Ya, menunaikan amanah, ya, orang bagi pada kita untuk tunaikan amanah, kita nak pergi untuk tunaikan amanah, maka ia merupakan musafir wajib. Bayar hutang, hukumnya wajib, maka bermusafir jauh sebab nak pergi bayar hutang, hukumnya adalah musafir wajib. Begitulah juga menuntut ilmu. Tak ada para alim ulama yang boleh kita rujuk di tempat kita. Kita terpaksa bermusafir jauh untuk pergi jumpa dengan tok-tok guru, dengan para ulama, untuk pencerahan satu-satu hukum yang kita tak faham, yang kita tak jelas. Maka musafir kita itu musafir wajib. Ya, maka dapatlah ganjaran pahala musafir yang wajib. Kerana tiap-tiap gerak laku kita ni tuan-tuan, dia ada nilai di sisi agama. Ya. Yang berikutnya musafir sunat, iaitu perjalanan-perjalanan untuk tujuan perkara-perkara yang sunat. Melaksanakan ibadah umrah kali kedua sunat, kali pertama wajib. Ya, melaksanakan ibadah haji kali kedua, kali ketiga, kali keempat, hukumnya sunat. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat ibadah haji diulang 2 tahun sekali. Pergi, kemudian 2 tahun pula, pergi pula. Hukum dia sunat. Ya. Kita tak cakap hukum je lah tuan-tuan. Kira kota, kira apa, ni payahlah. Ya, ni pada hukum. Pada hukum, ibadah haji ni sunat diulang 2 tahun sekali. Ya. Ataupun berziarah yang hukumnya sunat, ziarah Rasulullah, ziarah Masjid Aqsa, ziarah ya, tempat-tempat yang disunatkan berziarah, maka kita dapat ganjaran pahala sunat. Yang berikutnya ialah musafir yang harus, ya, musafir yang harus, iaitu untuk urusan-urusan perniagaan atau pekerjaan yang harus pada syarak. Perjalanan-perjalanan yang diizinkan dalam syarak. Ya. Peniaga nak pergi ambil stok barang baru, Masya Allah, daripada Johor Bahru datang, ya, ke komplek Kenanga, ambil, ya, stok baru untuk berniaga, contohnya. Ya, jauh daripada Johor datang ke KL. Sebab apa? Sebab nak ambil stok baru. Ya, barang-barang yang jualannya juga harus pada syarak, pakaian dan sebagainya. Maka hukumnya, ya, musafir yang harus. Musafir yang haram, iaitu tujuan-tujuan yang diharamkan syarak. Ya, perkara-perkara yang diharamkan syarak. Ya, mana tu? Terengganu. Buat apa? Saya geram dengan seorang ustaz, saya nak musafir ke sana, nak lempang dia. Ya, lempang orang berdosa. Ya, lempang orang tu berdosa. Ya. Maka pada ketika itu tujuan musafir dia musafir yang berdosa. Ya, musafir yang haram. Baik, yang berikutnya, perkara yang kita kena fahami juga, ya, kalaulah dalam perjalanan tiba-tiba berlaku maksiat, ulama mengatakan al-ibratu bil maqasid, yang diambil kira ialah tujuan pemusafiran, bukan yang diambil kira apa berlaku di jalan. Ya. Ya, jadi kadang-kadang duk bawa kereta pun mengumpat orang berkandang. Berdosa lah mengumpat orang. Ya. Sambil duk bawa kereta ni, musafir satu kereta. Kata kawan ni, ulah orang ni. Berdosa lah. Bila berhenti je sembahyang solat, jamak qasar. Oi, kita dah tak boleh buat lah sebab tadi kita dah buat dosa mengumpat orang. Ya. Ulama mengatakan al-ibratu bil maqasid. Yang diambil kira ialah qasad, niat tujuan kita bermusafir. Bukan yang diambil kira apa yang jadi di jalan. Ya, itu juga kena faham. Ya, itu juga kena faham. Baik, yang berikutnya permulaan musafir. Yang ni kena faham lagi tuan-tuan. Ya. Musafir berlaku selepas keluar sempadan mukim. Tuan-tuan, kalau ada soalan, kalau ada pertanyaan yang tak jelas dan sebagainya, saya minta tuan-tuan tulis dan hantar kertas ke depan. Kalau nak bagi peluang seorang-seorang bercakap, dia jadi lambat.
biar saya yang baca soalan. Ya, kadang-kadang soalan yang datang tu daripada berbagai-bagai orang, tapi ya soalan yang kita boleh gabungkan. Ya, 3-4 soalan tu dengan satu jawapan saja. Maka dengan sebab itu saya minta kalau boleh ya tulis saja apa yang agak tak faham, tulis dulu. Ya, pegang dulu kertas tu. Kadang-kadang kita ni semangat nak tanya awal. Rupa-rupanya kat depan Ustaz cerita. Ya, jadi kita dah tulis soalan dah, tapi jawapan tu dah dapat dah Ustaz cerita. Simpanlah dulu kertas tu, tak payah hantar dah ke depan. Ya, sebab tu kita tak bagi peluang tanya. Sebab bagi peluang tanya, kadang-kadang dia pergi tanya nu. Hak kita nak sebut nanti nu dah tanya siap dah. Ya. Jadi tulis aja dulu mana yang rasa nak tanya, kut-kut terlepas pandang saya tak cakap dan sebagainya. Nanti kita akan respon soalan-soalan tuan-tuan. Kalau rasa soalan tu yang dah tulis sebenarnya dah pun dicerita dalam kitab, dah pun disebut dalam kuliah, simpan aja soalan tu, tak payah hantar dah ke depan. Ya. Baik. Musafir berlaku selepas keluar sempadan mukim. Para ulama mengatakan status musafir tidak berlaku kecuali seseorang itu telah melempasi sempadan watan atau mukimnya, seperti kampung, kota ataupun desa. Ya, Syekh Arsyad Banjari gariskan sampai 8 bentuk tuan-tuan, 8 bentuk yang dikatakan seorang tadi itu dikira keluar daripada kawasan. Cuma kita nak sesuaikan dengan zaman kita ni. Saya terpaksa rujuk beberapa fatwa, saya terpaksa rujuk ya beberapa tokoh ulama ya yang kemudian sebab zaman kita ni dah banyak kawasan berubah tuan-tuan. Ya, dia tak macam zaman dulu lagi. Dulu kita hadkan Jumaat tak boleh masjid dekat-dekat. Ya, paling kurang tidak pun satu masjid dengan satu masjid mestilah had dia lebih 3 kilometer. Sekarang ni 1 kilometer tak sampai pun ada masjid sebelah menyebelah yang buat Jumaat. Ya. Jadi zaman kita ni dah banyak kita katakan perlu kepada pencerahan-pencerahan mengikut situasi dan semasa. Baik. Seseorang itu dianggap menjadi musafir apabila dia keluar daripada kawasan. Asalkan tempat tuju dia 2 marhalah dan lebih. Keluar kawasan aja dan dengan niat nak pergi ke suatu tempat yang lebih 2 marhalah, maka dia jadi musafir. Keluar daripada kota bagi kawasan yang ada kota. Contohnya kita katakan kediaman-kediaman yang ada, kediaman-kediaman yang berpagar, yang orang luar tak boleh masuk. Maka itulah kota zaman kita. Residensi ni. Ya. Satu kediaman, dia ada surau dia sendiri, dia ada komuniti dia sendiri, nak masuk pun dia ada auto gate. Ya. Maka pada ketika itu keluar aja daripada pintu gate sebenarnya boleh dianggap dia sudah menjadi musafir. Ya, asalkan perjalanan 81 km. Melepasi sempadan seperti pintu gerbang. Contohnya kawasan kediaman-kediaman Felda. Dia ada pintu gerbang dia. Selamat datang ke Felda Soeharto. Ya, almarhum Soeharto. Ya. Selamat datang ke Felda Sungai Tengi. Ya. Maka dia ada pintu gerbang. Lepas pintu gerbang tu maksudnya mulalah musafir. Ya. Mulalah musafir. Ataupun kita katakan melepasi sungai yang menjadi pemisah antara 2 daerah, antara 2 kawasan. Ya, Sabak Bernam dengan Bagan Datuk dipisahkan dengan Sungai Bernam. Ya, orang Bagan Datuk dia naik aja jambatan panjang tu, lepas jambatan dia selamat datang ke negeri Selangor. Orang ya Sabak Bernam sama juga, dia naik aja jambatan tu, ya cross ke sana, selamat datang ke negeri Perak. Maka dengan melepasi border tadi tu sudah dianggap sebagai musafir. Yang tu jelas. Ya, yang tu jelas. Atau parit atau tembok. Ya, Tuan Guru Haji Saleh bin Ahmad dalam kitabnya Panduan Solat Musafir, beliau mengatakan bahawa taman-taman perumahan yang ada surau masing-masing,
Taman-taman perumahan macam kita ni ada ya, mungkin kalau lah kita kata ada kapar 1, ada kapar 2, ada kapar 3, tiap-tiap taman perumahan tu dia ada surau masing-masing. Maka dia dah dihukumkan sebagai lokaliti masing-masing. Ya, sebagai lokaliti masing-masing. Kalau nak tunggu keluar pada Korea Jumaat tuan-tuan, ya mungkin jauh. Ya. Mungkin jauh lagi kalau nak tunggu keluar pada Korea Jumaat. Tetapi ini dia kira keluar daripada kawasan kediaman masing-masing saja. Ya. Macam Shah Alam, dia ada sampai lebih 70 section tu dia Kalau nak tunggu keluar daripada Shah Alam tuan-tuan, macam setengah negeri Selangor. Ya. Daripada Sungai Buloh Shah Alam lagi. Ya. Dah jauh dah. Ya, 40 km dah daripada Masjid Shah Alam tu. Masih lagi Shah Alam lagi. Ya. Maka pada ketika itu ya, yang diambil kira ialah ya section-section masing-masing. Putrajaya dia ada Persin 1, Persin 2, Persin 3. Apakah nak keluar semua daripada Putrajaya dulu baru dikira sebagai musafir? Tidak, asalkan keluar daripada penempatan lokaliti masing-masing aja. Tempat tinggal masing-masing aja. Ya, had sempadan. Orang section 2, orang Persin 2, dia nak musafir pergi ke Kelantan, jauh. Maka dia singgah sembahyang di surau Persin 3 contohnya. Ya, dia singgah buat jamak qasar di surau Persin 3. Maka hukumnya dah boleh. Disebabkan apa? Dia dah keluar daripada Persin 2. Ya, masuk Persin 3. Itu maksud dia. Baik, yang berikutnya, meninggalkan mukimnya sejauh 11 km bagi laluan yang tidak jelas had sempadan. Ya, yang ni pun tuan-tuan kena buat catatan sikit. Yang ni juga merupakan keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan. 11 km ni merupakan had adat seorang sudah dianggap keluar mukim. 11 km had pada uruf semasa. Ya, mukim-mukim di Malaysia ni dia tak ada yang lebih daripada 11 km. Ya. Maka kalaulah seseorang itu dia nak pegang pada pandangan yang mengatakan keluar mukim ni mestilah keluar daripada mukim Jumaat contohnya, maka dia peganglah pada pandangan 11 km ni. Ya. Tugas saya ialah saya menceritakan saja percambahan-percambahan dan perbezaan-perbezaan pandangan para alim ulama zaman kita. Ya, ada alim ulama yang mengatakan keluar aja daripada batas had sempadan kawasan masing-masing dah dianggap sebagai musafir. Ada alim ulama kita yang masih nekat tetap juga nak pegang mesti keluar pada qaryah Jumaat, mukim Jumaat. Maka yang pegang dengan mukim Jumaat ni tuan-tuan, had dia 11 km. Ya, had dia 11 km. Ya, maka bila seseorang itu keluar daripada rumah dia 11 km, ya, maka pada uruf adat setempat dia sudah dianggap keluar daripada kawasan, ya, kawasan setempat, ya, kawasan pemukiman Jumaat dia. Sebab tak ada kawasan mukim yang lebih luas daripada 11 km. Baik. Satu lagi. Kita daripada Bukit Kapar ni, kita nak pergi ke mana? Allahumma salli ala Muhammad. Saya pun tak apa biasa sangat laluan-laluan sini tuan-tuan. Ya. Kita nak pergi Port Dickson lah contohnya. Ya. Bila kita tekan saja Google Map tunjuk pada kita ada 3 jalan. Satu jalan 98. Oh, lebih 81. Satu jalan lagi 80 saja. Ya. 80 saja. Satu je tak cukup. Ya. 80 saja satu jalan tu. Satu jalan lagi 79. Tu dia. Ya. Jadi ada 3 jalan ni. Ada 3 jalan. Ya. Kita katakan tadi seorang musafir ialah orang yang perjalanan dia ke tempat yang 2 marhalah. Ya. 81 km. Tiba-tiba bila kita tekan aja Google Map ataupun kita tekan aja Ustaz Wazir, ya, dia tunjuk pada kita 3 jalan. Ya. Satu 90, satu lagi 80, satu lagi 79. Maka para ulama mengatakan kepada kita, ya,
sengaja pilih jalan yang jauh dengan tujuan untuk jamak qasar, hukumnya tidak boleh jamak qasar. Kita pilih yang ni lah, kalau pilih yang ni boleh jamak. Ya, contohnya, kita pilih yang ni lah, sebab kalau pilih yang ni boleh jamak. Maka hukumnya dianggap tatabbu'ur rukhas. Sengaja mencari rukhsah yang mudah. Sengaja mencari yang mudah. Maka hukum tatabbu'ur rukhas, ulama kata hukum dia haram. Hukum dia haram. Semata-mata pilih jalan yang jauh tadi untuk jamak qasar, maka tak boleh. Boleh. Jadi macam mana tuan-tuan? Kalaulah kita pilih jalan yang jauh tadi itu dengan sebab-sebab lain. Dia tak kira sebab apa pun. Pilih jalan ni lah, nanti kita singgah patin dalam buluh. Contohnya, nak singgah makan dia pun. Kalau kita pilih jalan ni, kita boleh singgah makan patin dalam buluh. Pilih jalan ni lah, sebab pilih jalan ni kita boleh singgah sate tulang. Contohnya, Negeri Sembilan ada sate tulang. Pilih jalan ni lah, sebab kalau pilih jalan ni nanti boleh singgah Itik Salai. Pilih jalan ni lah, nanti nak singgah tengok Muhammad kat asrama. Contohnya, apa juga alasan, maka hukumnya adalah boleh. Apa juga alasan, hukumnya boleh. Kita pilihlah jalan ni walaupun jauh tapi cepat sampai sebab highway. Jalan ni memanglah 70 lebih aja, tapi jalan ni kalau malam menggerunkan, kangaroo pun ada. Contohnya. Jadi kalaulah dia memilih jalan yang jauh tadi tu dengan alasan keselamatan, dengan alasan nak cepat sampai, dengan alasan nak ziarah, dengan alasan nak singgah makan, dengan alasan nak singgah-singgah dulu piknik dan sebagainya, maka hukum memilih jalan yang jauh tadi tu boleh untuk dia jamak qasar. Jangan semata-mata pilih jalan yang jauh sebab nak jamak qasar. Itu saja, tak boleh. Sebab dia anggap tatabbu'ur rukhas. Sengaja mencari yang mudah. Maka kalau dia pilih jalan-jalan yang jauh tadi itu dengan alasan-alasan yang lain, maka hukum jamak qasar adalah harus bagi orang yang berkenaan. Itu juga kita kena faham. Baik, yang berikutnya tuan-tuan, halaman yang ke-8 saya ambil kenyataan yang diambil oleh Tuan Guru Haji Saleh Ahmad yang mana ada dalam kitab syarah Majmu' Syarah Muhazzam. Jika seseorang ialah penduduk suatu kota, maka dia boleh qasar apabila dia berpisah daripada bangunan yang dinisbahkan kepada kota tersebut. Maksudnya keluar aja daripada bangunan yang dinisbahkan pada kota tadi. Jika pagar kebun-kebun bersambung dengan pagar bandar, maka dengan berpisah daripada bangunan bandar sudah mengharuskan qasar. Kerana kebun-kebun itu bukan daripada bandar. Dan jika ada dua kampung bersebelahan, dua kampung, Imam Nawawi sebut kampung. Zaman kita ni taman perumahan. Zaman kita ni section. Zaman kita ni apa lagi? Parsin. Macam-macam lah. Jadi jika dua kampung bersebelahan, maka seorang yang keluar daripada kampungnya masuk ke kampung sebelah sudah boleh qasar asalkan perjalanan yang ditempuhinya sejauh 81 km dan lebih. Asalkan tempat tuju dia 81 dan lebih. Baik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Shallaitu az-zuhra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bidil Hulaifah rak'atain." Aku solat zuhur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah 4 rakaat sebab berstatus mukim ataupun mastautin. Tetapi di Zil Hulaifah
jarak Zulhulaifah dengan Madinah 7 kilometer. 7 kilometer. Maka di sini menunjukkan bahawa asalkan seorang itu bermusafir jauh, ya, bila dia dah keluar kawasan, maka dia dah boleh jamak qasar. Sebab masih ada lagi orang yang faham, mesti tunggu 81 dulu baru boleh jamak. Masih ada tuan-tuan. Masih ada yang duk faham macam tu. Tak boleh lagi ni. Walaupun dah keluar kawasan, tak boleh lagi. Belum sampai 81. Ya. Masih ada orang yang faham macam tu. Sebab apa? Dia salah faham ibarat dalam kitab Sabil Muhtadin. Memang dalam Sabil Muhtadin ada sebut, kena tunggu sampai 2 marhalah baru boleh jamak qasar. Tetapi itu untuk kes terpencil. Bukan untuk semua orang dah. Itu kes-kes khusus. Yang ni tuan-tuan kena buat catatan. Ya. Saja saya tak masukkan dalam buku. Sebab kalau tak, tuan-tuan tak ada kerja. Ya. Jadi saya sebut, saya siap. Yang mana kena buat catatan, kena buat catatan. Ya. Masalah kena tunggu 81 km baru boleh jamak adalah masalah khusus. Kes terpencil. Untuk siapa? Untuk orang yang terikat dengan orang lain dan dia tidak tahu tempat tuju. Ya. Contoh, ya, askar yang terikat dengan ketua. Dalam kitab-kitab lama dia bagi contoh hamba abdi yang terikat dengan tuan. Dia tak tahu tuan dia nak pergi mana. Ya. Zaman kita ni kita boleh katakan askar yang terikat dengan arahan komandan dia. Sekumpulan angkatan tentera keluar daripada kem Jugra. Misi keamanan negara, urusan Seri Paduka Baginda, status rahsia dan segera. Tu dia. Ya, fail arahan macam tu. Semua naik truk aja daripada Jugra, semua naik truk. Ya. Tanya driver kita ke mana? Mohon maaf, misi rahsia. Tak boleh beritahu. Tak boleh beritahu. Boleh jadi tempat dekat, boleh jadi tempat jauh. Ya. Maka dia duk perhati, tengok ke jalan. Oh, ni hala utara ni. Hala ke arah utara. Ya. Daripada Jugra, hala ke utara. Ya. Duk perhati, tengok sampai Sungai Buloh. Jugra Sungai Buloh belum 81. Tak boleh lagi. Ya, tak boleh jamak qasar lagi. Sebab apa? Dia tak tahu tempat tuju. Boleh jadi tempat tuju tu dekat. Boleh jadi tempat tuju tu lebih 2 marhalah. Maka untuk orang yang macam ni saja, dia kena tunggu sampai 2 marhalah baru boleh jamak qasar. Sebab barulah boleh mengesahkan keadaan dia musafir sesudah dia sampai 2 marhalah. Boleh jadi kurang 2 marhalah, boleh jadi lebih. Ya. Jadi itu masalah kena tunggu 81 km baru boleh jamak. Iaitu pada masalah orang yang tidak tahu tempat tuju kerana dia terikat dengan orang lain. Isteri yang terikat dengan suami, isteri dan anak-anak yang terikat dengan suami. Suami isteri berebut nak balik kampung. Ya, musim perayaan. Suami kata, tahun ni apa cerita pun rumah saya. Isteri kata, bang ingat sikit. Ya. Kita dah 2 tahun COVID. Ya. Tak balik raya. Selepas COVID hari itu pun janji rumah saya. Tiba-tiba awak singgah rumah awak juga. Ya. Jadi tahun ni apa cerita pun rumah saya. Ya, berebut. Maka akhirnya suami buat keputusan, kita tak payah pergi mana-mana, kita melancung saja. Sudah. Siap kain baju, bergerak keluar pada rumah. Bang, mana ni? Rumah awak ke rumah saya? Tak. Rumah awak pun tidak, rumah saya pun tidak. Kita melancung saja. Maka pada ketika itu, isteri tadi itu sebab terikat dengan perjalanan suami, dia tak tahu jauh dekat. Dia tak boleh buat jamak qasar sampailah jelas perjalanan itu perjalanan yang musafir. Ya, perjalanan musafir. Dengan sebab itu dia kena tunggu dulu. Sampailah cukup 2 marhalah. Jadi masalah kena tunggu cukup 2 marhalah baru boleh jamak qasar hanya masalah yang macam tu.
bukan untuk semua orang. Adapun orang yang daripada rumah sudah tahu tempat tuju, dah tahu tempat yang dia nak pergi lebih 2 marhalah, maka keluar saja kawasan dia dah boleh jamak qasar. Nabi kita baru sampai di Dhul Hulaifah, baru 7 km dari Madinah, Nabi kita dah solat qasar. Itu menunjukkan bahawa solat qasar dah boleh dilakukan apabila kita dah keluar kawasan. Ya, asalkan tempat tuju kita lebih 2 marhalah. Baik, yang berikutnya kefahaman yang perlu kita ambil, yang perlu juga kita ambil maklum. Musafir ni boleh batal. Maka bila batal musafir, batal sekalilah keharusan jamak qasar. Ya, bila batal musafir, batallah keharusan jamak qasar. Bagaimana musafir boleh batal? Yang pertama, kembali semula ke tempat memulakan musafir dengan masuk ke sempadan. Ahmad selamat tiba di rumahnya di Ipoh setelah 2 hari bermusafir ke Pulau Pinang. Dia daripada Ipoh bermusafir ke Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang patah balik ke rumah di Ipoh. Sampai aja rumah dia di Ipoh, batallah musafir. Ya, batallah musafir. Di Pulau Pinang 2 hari masih status musafir lagi sebab tak jadi mukim. Ya. Kemudian daripada Pulau Pinang balik ke Ipoh masih berstatus musafir lagi. Jadi semua keadaan dia berada di sana tu dia boleh jamak qasar. Sampai aja di kawasan perumahan di Ipoh, tamatlah musafir. Ya, dah tak boleh jamak qasar. Batal musafir dengan berniat kembali ke tempat memulakan musafir di suatu tempat yang belum melepasi jarak 81 km dalam perjalanan tersebut. Ali bertolak dari rumahnya di Shah Alam ke Pulau Pinang. Tujuan dia musafir ke Pulau Pinang. Ketika sampai di Rawang, Shah Alam Rawang tak sampai 40. Ya, tak sampai 40 km. Ketika sampai di Rawang, dia berniat kembali semula ke rumahnya untuk mengambil dompetnya yang tertinggal. Ya, dompet dia tertinggal. Maka dia sampai di Rawang aja tiba-tiba dapat panggilan isteri dia, kata, "Bang, dah bergerak ke? Dah. Ya, Rawang dah ni." Kata isteri dia, "Nak jadi bangla ke?" Ya, "Ni dompet pas semua tinggal ni." "Oh, sudah." Ya, akhirnya patah balik. Maka bila patah balik tu terbatallah musafir sebab tujuan dia bukan pergi ke Rawang. Tujuan dia nak pergi Pulau Pinang. Ya, jarak Rawang dengan Shah Alam pun belum cukup 2 marhalah. Maka langsung terbatal musafir. Dengan erti kata, kalaulah pada waktu itu tiba-tiba masuk solat zuhur, waktu zuhur, maka zuhur tu dia tak boleh qasar. Disebabkan apa? Musafir dia dah batal. Ya, musafir dia dah batal. Tapi kalau jarak perjalanan tu dah lebih 2 marhalah, contohnya dah sampai Taiping dah, keluar daripada Bukit Kapar nak pergi Pulau Pinang, sampai Taiping, tiba-tiba dapat panggilan ada kecemasan, ya, ada keluarga meninggal. Maka dia pun batalkan niat dia untuk terus bermusafir ke Pulau Pinang. Dia niat nak patah balik. Disebabkan apa? Disebabkan hal kecemasan tadi. Maka disebabkan Taiping jaraknya dah jauh lebih 2 marhalah. Maka saat dia bertolak daripada Taiping balik ke sini, dia dikira musafir yang baru. Ya. Maka kalau dalam perjalanan masuk waktu, dia boleh solat jamak qasar. Sebab dikira pemusafiran yang baru. Pemusafiran dia ke Pulau Pinang batal di Taiping. Sebab apa batal di Taiping? Sebab dia bukan nak pergi Taiping, dia nak pergi Pulau Pinang. Tiba-tiba dia batalkan niat untuk terus ke Pulau Pinang. Maka batal di Taiping. Ya. Tapi Taiping ke sini jauh lagi. Maka saat dia bergerak pulang, dia boleh jamak qasar lagi disebabkan jarak jauh. Ya, tetapi kalau di tempat yang belum sampai 2 marhalah batal musafir, maka terbatallah musafirnya secara total, tak boleh jamak qasar lagi. Baik, satu percambahan, ya, maklumat. Seseorang nak bermusafir ke Kota Baru, Kelantan.
dengan penerbangan. Dia keluar daripada Bukit Kapar ni tuan-tuan pukul 10 pagi. Ya awal sangat. Keluar daripada Bukit Kapar ni pukul 11. Ya. Pergi ke, kita katakan ya, ke lapangan terbang Subang. Ya, lapangan terbang Subang. Kapal ke Subang tak sampai pun, ya, tak sampai 40 kot. Ya. Kalau 40 pun okeylah, ya. Jadi dia sampai di lapangan terbang Subang, ya, menunggu penerbangannya jam 3 petang. Masuk aja Zuhur, pukul 1 masuk Zuhur, dia langsung solat jamak qasar. Langsung solat jamak qasar di lapangan terbang Subang. Tiba-tiba jam 2:30 petang, diumumkan penerbangan ke Kota Baru ditangguhkan kerana cuaca buruk dan banjir di Kelantan. Contohnya lah, contoh. Ya. Maka pada ketika itu dia pun batallah niat dia untuk pergi ke Kelantan kerana penerbangan ditangguhkan. Sehinggalah cuaca kembali pulih, mungkin dia 3-4 hari selepas banjir selesai baru ada balik penerbangan. Maka pada ketika itu tuan-tuan terbatal musafir. Tapi terbatal musafir selepas dia dah jamak qasar. Maka solat yang dia lakukan secara jamak dan qasar itu sah. Ya sah. Kerana dia dah solat. Waktu dia solat dia masih berstatus musafir. Dia tahu bahawa ya penerbangan ditangguhkan selepas dia dah selesai solat. Dia solat jam 1, pukul 2:30 baru dia tahu penerbangan ditangguhkan, maka musafir dia batal. Ulama mengatakan solat itu sah dan dia tidak lagi wajib mengulangi solat tersebut. Ya, dia pun pukul 2:30 bertolak keluar daripada Subang, pukul 3:30 petang dah sampai dah di Bukit Kapar ni. Pukul 4 azan asar, maka asar dah tak wajib bagi dia sebab dia dah jamak qasar tadi. Ya. Asar dah tak wajib bagi dia mengikut qaul mu'tamad mazhab. Asar dah tak wajib. Sebab apa saya sebut qaul mu'tamad? Sebab ada qaul lain yang mengatakan masih wajib solat. Ya, tetapi pandangan mu'tamad kata dia dah tak wajib solat disebabkan dia batal musafir selepas dia menunaikan solat jamak dan qasar. Maka jamak dan qasarnya dah sah. Kewajipan solat 5 waktu sehari semalam dah cukup. Maka dia tak wajib ulang. Okey, yang berikutnya halaman yang ke-12. Batal musafir dengan niat mukim, iaitu tinggal 4 hari ataupun lebih. Abu bermusafir dari Cyberjaya ke Johor Bahru untuk menghadiri kursus selama 7 hari. Yang ni kadang-kadang kita tengok masih ada yang salah tuan-tuan. Ya, masih ada. Saya nak kata ramai, saya tak berani sebab kita tak ada data yang sahih untuk mengesahkan ramai. Tetapi ada, masih ada. Ya, hatta kadang-kadang kita buat kursus guru-guru agama pun. Kita buat kursus 2 minggu. Tapi kita heran kenapa surau waktu asar kosong. Ya, kita pun tanya, hampa tak turun semayang ke asar? Kami dah jamak Ustaz. Ya. Jamak apa lagi kursus 2 minggu? Ya. Jamak apa lagi kursus 2 minggu? Bukan 3 hari awal boleh jamak ke? Dia kira 3 hari awal boleh jamak. Ya. Masuk hari ke-4 baru dia tak jamak. Sebenarnya tuan-tuan sampai aja dia dah tak boleh jamak. Kerana musafir dah batal. Dengan niat nak tinggal lebih daripada had musafir. Ya. Niat nak tinggal lebih had musafir aja, musafir dah batal. Sampai aja musafir dah batal. Yang ni kita nak kata ramai tak berani sebab kita tak ada data yang sahih. Tapi ada, memang ada. Memang masih ada. Hatta dalam kalangan ustaz-ustazah pun. Saya ni hanya terlibat dengan kursus ustaz-ustazah aja tuan-tuan. Ya. Masih ada lagi. Ya, yang jamak dulu 3 hari. Sebab dia kata, ya 3 hari awal boleh jamak. Itu merupakan salah faham yang berlaku. Sebenarnya bila kita berniat untuk tinggal 7 hari, surat panggilan kursus 7 hari. Sampai saja dah jadi orang mukim. Ya.
dah bagi tahu kawan-kawan, dah bagi tahu isteri, packing kain baju cukup untuk 7 hari. Ya. Maka memang niat nak tinggal 7 hari lah. Ya. Sampai saja sebenarnya dah jadi orang mukim. Maka dah tak boleh jamak qasar. Jamak qasar hanya boleh dalam perjalanan saja. Dia daripada Cyberjaya perjalanan ke Johor Bahru. Dalam perjalanan boleh jamak qasar. Sampai jadi Johor Bahru, dia dah jadi orang mukim sana. Sebab nak tinggal lebih daripada had musafir. Baik. Halaman yang ke-13. Ini masalah boleh 3 hari dulu. Kemudian baru batal. Ya. Ini masalah dia. Yang salah faham, yang selalu berlaku, yang kata 3 hari boleh kemudian baru batal. Pada masalah yang pada halaman yang ke-13. Niat bermukim iaitu tinggal 4 hari ataupun lebih. Roslan bermusafir dari Cyberjaya ke Pontian selama 3 hari untuk menziarahi saudaranya yang sakit. Dia niat daripada rumah nak pergi Pontian 3 hari aja. Memang status musafir sebab 3 hari akan berada di Pontian. Ketika berada di sana, Roslan berniat untuk terus tinggal lagi seminggu kerana saudaranya itu sakit tenan. Ya, asalnya memang niat 3 hari aja. Tiba-tiba pada hari ketiga, isteri tanya, bang, kita nak bertolak pukul berapa ni? Kata dia, tengok pada keadaan yang sakit ni, rasa kesian pula. Kita stay lah lagi 3 hari. Waktu dia berniat nak tinggal tu, waktu itulah batal musafir. Ya. Pada waktu itulah batal musafir. Maka sebelumnya memanglah dia buat jamak qasar sebab dia masih berstatus musafir. Tetapi waktu dia berniat nak tambah hari, tinggal lagi, maka dia sudah jadi orang mukim. Terbatal musafir waktu niat untuk tambah. Kalau dia berniat pada hari pertama sampai. Hari pertama sampai, asalnya memang niat nak tinggal 3 hari aja. Tapi hari pertama sampai aja. Rasa macam best pula lah. Tambahlah booking hotel. Tu dia. Tambah lagi 3 hari. Maka batal waktu tu juga. Batal pada waktu tu juga. Disebabkan apa? Lebih daripada had musafir. Selama mana tak lebih had musafir, tuan-tuan, seseorang itu akan kekal sebagai musafir. Maka dengan sebab itulah agensi-agensi pelancongan yang menguruskan perjalanan, dia kena rancang betul-betul perjalanan. Ya, lokaliti satu-satu hotel dengan satu-satu hotel biarlah lain. Supaya kalau 7 hari permusafiran melancong tadi itu, 7 hari status musafir. Ini kadang-kadang ada yang ambil satu hotel aja. Kami melancong ke Bandar Aceh, Ustaz, duduk dekat Baitur Rahman. Hotel Baitur Rahman sebelah masjid, kata dia. Berapa hari sana? 7 hari. Habislah musafir. Ya. Tak boleh musafir dah. Sampai-sampai aja dah jadi orang mukim sebab duduk satu hotel. Walaupun kita bergerak. Ya, dah tak boleh. Sebab duduk satu tempat saja. Tetapi kalaulah dirancang oleh agensi pelancongan tu, kita di Masjid Baitur Rahman, kita akan duduk sana 3 hari. Kemudian kita akan bergerak pula ke satu qaryah lagi. Ada satu hotel. Walaupun qaryah tu sebelah menyebelah saja. Tetapi sebab dia berpindah, maka pada ketika itu dia masih berstatus musafir. Jemaah tabligh datang ke tempat kita ni. Masjid Bukit Kapa 3 hari. Kemudian pergi pula kita katakan ke masjid lain pula. Ke Asy-Syarif pula. 3 hari. Daripada Asy-Syarif pergi pula kita katakan ke Sementar 3 hari pula. Selama 3 hari, walaupun jarak satu tempat dengan satu tempat tak sampai 2 marhalah. Tetapi sebab dia berubah tempat bermalam, maka dia dikira berstatus musafir. Walaupun setahun perjalanan, masih musafir. Sebab musafir dia tak batal. Musafir dia tak batal. Lebih saja, yang kita tunjuk 5 jari tadi itu, lebih saja, maka jadi mukim. Ya.
balik cuti raya. Dia dah mastautin di Bukit Kapar, buat rumah sini dan berniat untuk mastautin sini. Ya. Kemudian balik berhari raya, kita katakan di Kedah. Ya. Rumah dia di Pendang. Rumah isteri pula ya di Kulim contohnya. Maka dia duduk di rumah dia 3 hari status musafir. Kemudian daripada Pendang pergi Kulim, tak sampai pun kita katakan 2 marhalah, masih musafir. Sebab apa? Sebab musafir tak batal. Ya. Kerana kedua-dua tempat, rumah isteri dia, rumah bapa mertua dia dengan rumah dia dah jadi asing disebabkan dia dah jadi orang mastautin kapal. Ya. Maka pada ketika itu tak jadi masalah. 3 hari di Pendang keluar, 2 hari pergi duduk Kulim pula. Daripada Kulim 2 hari pula datang ke Pendang pula. Ya. Boleh sebab dirancang perjalanan. Ya. Supaya tidak batal musafir. Baik, halaman yang ke-14 dan ke-15 itu merupakan kenyataan-kenyataan yang ada di dalam kitab-kitab fiqh kita dan begitulah juga daripada hadis-hadis berkenaan dengan had orang musafir ini dia tak boleh lebih 3 hari tinggal satu-satu tempat, tak termasuk hari masuk dan hari keluar. Sekarang kita cuba tengok pada halaman yang ke-16 tuan-tuan. Mazhab kita, mazhab Syafi'i menetapkan satu keputusan orang musafir tidak boleh tinggal lebih 3 hari 3 malam, tidak termasuk hari datang dan hari pulang. Kaedah hitungan hari masuk dan hari keluar. Ya, kalau masuk siang, keluar kena siang. Kalau masuk malam, keluar juga ialah malam. Jadi itu contoh. Dan yang saya tunjukkan pada tuan-tuan 5 jari tadi itu sangat-sangat mudah faham dah saya rasa. Kita duk rasa faham-faham dah, tiba-tiba tak faham juga jenuh. Saya haraplah fahamlah. Saya harap fahamlah 5 jari tunjuk tadi tu. Okey, sekarang ni kita tengok. Rosli sampai ke Lumut daripada Kanga pada jam 10 pagi. 10 pagi siang ke malam? Siang. Maka dia sampai siang hari Isnin. Dia sampai siang hari Isnin. Maka Selasa siang malam 1 hari, Rabu siang malam hari yang kedua, Khamis siang malam hari yang ketiga. Maka hari Jumaat adalah hari penentu. Kalaulah dia bermusafir keluar pada hari Jumaat tu siang, maka pada ketika itu dia masih berstatus musafir. Tapi kalau dia buat keputusan nak bertolak malam, maka dia dah dikira lebih 3 hari 3 malam. Kalau dia keluar hari Jumaat tu malam saja, dia dah dikira lebih 3 hari 3 malam. Baik, Omar sampai ke Labuan, halaman 17. Pada jam 10 malam hari Isnin. Dia sampai 10 malam hari Isnin. Maka hari Selasa siang malam 1 hari, Rabu siang malam hari yang kedua, Khamis siang malam hari yang ketiga, maka Jumaat tempoh akhir dia keluar ialah malam. Kalau dia buat keputusan nak keluar hari Sabtu pagi, maka dia batal musafir. Batal musafir. Oh, kita dah tunjuk dah siang malam ni duk penin jugalah. Tak reti lah Ustaz nak kira hari masuk hari keluar. Payahlah. Okey, tengok muka surat sebelah. Tengok muka surat sebelah. Ni pun cara mudah juga. Iaitu pandangan Imam Taqiyuddin As-Subki. Imam Taqiyuddin As-Subki salah seorang daripada ashabul wujuh, tokoh terkemuka dalam mazhab kita. Mazhab kita kalau sebut Syaikhan, Syaikhan tu bukan Bukhari Muslim. Syaikhan itu ialah Nawawi dan Rafi'i. Kalau sebut Syaikhan, makna dia Nawawi dan Rafi'i. Tetapi kalau disebut syuyukh, jamak kepada syekh, syuyukh bermaksud 3 orang. Maka 3 orang yang dimaksudkan itu ialah Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan Imam As-Subki. Maksudnya tuan-tuan, Imam Subki ni bukan kaleng-kaleng. Bukan orang biasa. Dia ni sebaris, satu label, satu kita katakan kedudukan dengan Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Maka beliau berpandangan
keberadaan seorang musafir di satu-satu tempat tak boleh lebih 21 waktu solat. Kerana Nabi kita berada di suatu tempat yang bernama Abtah, Baginda sallallahu alaihi wasallam berada di situ selama 21 waktu. Ya. Maka Imam Subki punya pandangan ni tuan-tuan, dia selari dengan pandangan dalam mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga mengatakan status musafir bukan kira hari masuk hari keluar. Yang dikira ialah berapa waktu berada di satu-satu tempat. Kalau seseorang berada di satu tempat hanya mengambil 21 waktu solat, maka dia musafir. Kalau dia lebih jadi 22, 23, maka dia dah jadi mukim. Ya, bila lebih daripada 21. Maka ya, sengaja saya datangkan macam ni sebab apa? Sebab zaman kita ni tuan-tuan, maklumat dia tersebar luas macam-macam. Takut saya duk cerita hari masuk hari keluar, siap buat jadual, siap tunjuk tangan. Tiba-tiba tuan-tuan pergi baca tempat lain. Ni 21 waktu. Kenapa Ustaz tak sebut yang ni? Ya. Jadi kita tak nak macam tu. Kita sebut siap-siap. Supaya bila tuan-tuan jumpa je, tuan-tuan tahu ini merupakan ikhtiarat, pilihan Imam Subki. Ini bukanlah ini bukanlah qaul mu'tamad mazhab. Qaul mu'tamad mazhab, jadual dan 5 jari yang saya tunjuk tadi tu. Itu qaul mu'tamad mazhab. Kira hari masuk hari keluar. Ya, pandangan yang mengatakan 21 waktu ni bukan qaul mu'tamad, tetapi dia juga pandangan ulama hebat. Jadi kalau ada orang nak pegang, dia boleh pegang. Terutamanya bagi masalah yang tak reti nak kira. Kita duk kira siang malam pun dia tak reti juga. Ya. Jadi kita kata, kiralah 21 waktu. Ya. Masuk waktu apa? Saya masuk 10 pagi hari Isnin, Ustaz. 10 pagi ada waktu semayang ke? Tak ada. Zuhur pukul berapa? Zuhur pukul 1. Okey. Maksudnya Zuhur nanti waktu pertama. Ya. Zuhur waktu yang pertama kita tengok tu pada halaman 19. Fatin sampai ke Dungun daripada Kuala Lumpur pada jam 10 pagi hari Isnin. Dia dibenarkan solat qasar dan jamak bermula Zuhur hari Isnin hingga Zuhur hari Jumaat. Zuhur waktu pertama, asar kedua, maghrib ketiga, isyak keempat, subuh Selasa kelima, isyak Selasa ke-9, subuh Rabu ke-10, isyak Rabu hari 14, subuh Khamis waktu yang ke-15, isyak hari Khamis waktu yang ke-19, subuh Jumaat waktu yang ke-20. Ya, solat Jumaat, Zuhur Jumaat tu waktu yang ke-21. Maka kalaulah jika Fatin berniat akan keluar pada asar hari Jumaat, dia tidak boleh melakukan qasar dan jamak lagi kerana sudah lebih 21 waktu solat fardu. Ini pandangan kedua dalam mazhab kita, yang mana pandangan ini bukan pandangan mu'tamad. Pandangan ini selari dengan pandangan dalam mazhab Hambali yang diangkat oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Maka dia khilaf ni khilaf yang muktabar. Siapa nak kira hari masuk hari keluar, ikut jadual yang kita tunjuk tadi. Siapa yang nak kira 21 waktu, boleh rujuk pada halaman yang ke-19. Tengoklah mana mudah pada kita. Kita akan rehat pada pukul 10.30 tuan-tuan. Bila duduk bersila lama-lama ni saya faham tuan-tuan dah mula bermuka-muka. Kejap-kejap dia tengok muka jam. Kejap-kejap dia tengok muka jam. Kejap-kejap lagi dia tulis tengok muka kawan dia. Ustaz tak perasankah kita lenguh dah ni? Jadi tak apa, kita perasan. Sabar Ustaz, 10.30 kita rehat. Ini kita nak faham pula masalah lagi. Keharusan jamak qasar sampai 18 hari, 18 malam. Tu dia, panjang lagi ni. Dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, tempoh paling panjang boleh jamak qasar 18 hari, 18 malam. Bagi siapa? Bagi orang yang berharap dia dapat segera bertolak. Orang yang berharap dia dapat segerakan tugas dia dan nak bertolak segera. Maka orang yang macam ni boleh
sampai 18 hari 18 malam. Jemaah haji negeri Selangor dikumpulkan di Hotel Movenpick KLIA. Tujuan dia apa? Nak pi haji. Duduk di hotel tu sekadar transit untuk pengurusan ya, pasport, untuk pengurusan ya, penerbangan, dan akan segera bertolak untuk melaksanakan ibadah haji. Tak ada seorang pun daripada mereka nak duduk tidur makan situ. Ya, semua rindu Kaabah nak pergi Mekah. Ya. Kalau boleh nak cepat-cepat dapat pergi. Tiba-tiba dimaklumkan penerbangan ditangguhkan. Ya, penerbangan ditangguhkan. Bila? Besok. Bila? Besok. Dengan syarat apa? Besok, 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 besok. Bila ni? Besok. InsyaAllah. Bila ni? Besok. InsyaAllah. Selama mana besok, besok, besok boleh sampai 18 tuan-tuan. Bagi tahulah betul-betul kami dah geram ni. Ya. Tak larat tidur dah kat hotel ni. Bila sebenarnya? Lusa. Batal. Sebab apa? Sebab bila tahu kata lusa bukan bersegera dah. Bukan bersegera dah. Dah boleh, oh lusa boleh santai lu. Ya. Maka selama mana besok, 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 besok boleh sampai 18 hari, 18 malam. Jamak qasar. Di satu-satu tempat. Itu hanya khusus bagi mereka yang nak bersegera bertolak tetapi tertahan disebabkan faktor ya keadaan dan juga ya faktor setempat. Seorang technician TNB dihantar ke empangan Pergau di ya atas pada Kuala Kangsar tu. Ya, empangan Pergau, stesen jana kuasa TNB ada satu kat sana. Untuk baiki kerosakan yang ada di stesen jana kuasa tersebut. Report awal yang dia dapat, kerja ni boleh siap dalam masa 3 hari. Boleh siap ni 3 hari. Bagi tahu isteri dia, abang pergi 3 hari je. Packing kain baju cukup 3 hari aja. Ya. Bila pergi ke sana, dia bekerja keras untuk siapkan daripada hari kepada hari. Mungkin esok siap. Mungkin esok siap. Mungkin esok siap. Tiba-tiba, Masya Allah. Ya, spare part tak ada pula. Tunggu pula supplier KL tolong hantar. Ya, Lala Move tak servis pula dah. Ya, contohnya. Ya, lambat lagi. Bila ni sebenarnya? Besok boleh sampai. Tunggu besok, besok, besok. Maka boleh sampai 18 hari, 18 malam. Ya. Jadi 18 hari, 18 malam kita ni tak sama dengan mazhab Hanafi, tuan-tuan. Mazhab Hanafi tak ada syarat besok-besok ni. Dia kira musafir je 18 hari. Ya. Takut tuan-tuan ada pergi duk baca kat mana-mana, tiba-tiba dia, oh rupa-rupanya 18 hari. Yang kita duk buat 3 hari ni tak betul. Sudah. Ya. Sebenarnya 18 hari itu ada dalam mazhab kita. Tetapi dengan syarat orang yang nak segera meninggalkan tempat itu. Ya. Dan dia daripada hari kepada hari kepada hari sentiasa berharap untuk dapat segera bertolak. Ya. Maka kalau kita santai-santai aja, memang tak nak bertolak apa, tak boleh. Dia hanya pada kadar 3 hari 3 malam sahaja. Dalil yang diambil oleh para ulama ialah peristiwa pembukaan kota Mekah. Nabi kita melakukan solat qasar di kota Mekah selama 18 hari. Waktu peristiwa pembukaan kota Mekah. Ya. Sebab apa? Sebab Rasulullah SAW bila dapat tawan Mekah saja, Nabi kita utuskan utusan. Beberapa utusan untuk ya riki jalan pulang, jalan nak balik ni. Kan Nabi kita katakan salasata ayyam lil muhajirin. Orang muhajirin nak buat apa pun 3 hari saja nah. Maksudnya apa? Dalam kekal dalam status musafir. Kita 3 hari saja lah. Kita nak tolak balik ke Madinah. Maka Nabi kita utuskan mata-mata untuk tengok keselamatan jalan. Macam mana reaksi masyarakat Arab di luar Mekah apabila Mekah dah jadi hak milik orang Islam. Maka akhirnya datang utusan maklumkan. Orang-orang Saqif dan Hawazin dah pun mengumpulkan kekuatan untuk berperang. Maka Nabi kita keluar daripada Mekah jadi perang Hunain. Perang Hunain selesai patah balik. Ya, agihkan ya,
ambil masa pula sebab apa? Nak mengagihkan harta dapatan perang ya kepada angkatan perang. Dalam masa yang sama tunggu pula ya maklumat lain. Akhirnya berlaku pula perang Taif. Ya. Maka masa daripada masa ke semasa sebenarnya Nabi kita dah pesan nak 3 hari saja. Ya bermaksud nak segera bertolak. Tetapi daripada hari kepada hari kepada hari akhirnya jadilah 18 hari keberadaan baginda di kota Mekah. Nabi kita melakukan solat secara qasar. Maka dengan sebab itu ulama mengatakan tempoh paling panjang jamak qasar 18 hari. Dengan syarat orang itu memang nak segera bertolak ya dengan kita katakan penangguhannya besok. Kalau lusa batal. Ya. Jadi kenyataannya ada pada halaman yang ke-20, ada halaman yang ke-21. Ya. Nabi telah tinggal di Mekah selama tempoh tersebut pada tahun pembebasan Mekah kerana memerangi puak Hawazin dan baginda mengqasarkan solatnya. Sedangkan baginda tidak pasti berapa lama tinggal di situ. Ya. Berkata Syekh Muhammad Az-Zuhaili halaman 22. Jika seseorang yang bermusafir tinggal dalam satu bandar atau kampung kerana suatu kesibukan atau keperluan, sedangkan niatnya ialah dia akan beredar apabila hajatnya selesai pada bila-bila masa, atau dia ditahan oleh angin ribut di suatu tempat di laut, maka dibenarkan untuknya menunaikan solat secara qasar selama 18 hari sahaja mengikut pendapat yang asah. Dan dalam isu ini ada kaul-kaul yang lain dan aujuh pendapat-pendapat mazhab sendiri yang mencapai 7 pandangan. Ya, tapi kita ambil pandangan yang asah, kata boleh sampai 18 hari. Jika dia mengetahui bahawa kesibukannya tidak dapat selesai sebelum 4 hari kecuali hari masuk dan hari keluar, seperti mutafaqih orang yang sedang mendalami ilmu, pemukim bagi perniagaan yang besar untuk menunggu solat Jumaat, dan seumpamanya, sedangkan antaranya dengan pelepasan hajat itu ada 4 hari, maka tidak dibenarkan qasar solat baginya berdasarkan pendapat mazhab. Inilah maksudnya bila dia tahu dia akan tinggal lebih ya, daripada had biasanya dia berniat awalnya hanya 3 hari, tiba-tiba tertangguh besok boleh. Tapi kalau sampai lusa, dah dijadi waktu santai, maka dah tak boleh. Ini kerana dia dianggap sudah tinggal secara tenang yang jauh daripada karakteristik para musafir. Ya, sifat-sifat orang musafir. Berbeza dengan orang yang menjangka terhadap sesuatu hajat yang boleh diselesaikan pada bila-bila waktu, kemudian beredar, maka dia itu dianggap berada dalam kesukaran pemusafiran. Maka boleh sampai ya 18 hari 18 malam dengan syarat tadilah besok. Jadi alhamdulillah kita dah selesai. Kefahaman awal ni yang sangat penting tuan-tuan. Qasar dengan jamak mudah saja sebenarnya. Kefahaman ni kena faham betul-betul dulu. Kemudian insya-Allah mudah dah dalam kita mengatur perjalanan kita, dalam kita mengatur pemusafiran kita dan sebagainya. Jadi kita dah sampai pun 10.30 sebab tuan-tuan pun dah mula bermuka-muka. Kita stop dulu, rehat sekejap dengar pesanan penaja. Kita nak sambung balik pukul berapa insya-Allah. Wallahu a'lam. Kalau dah ada soalan yang tulis boleh aja letak atas meja, nanti saya akan respon.